Dalam video sebelum ni, kita dah tengok tentang struktur jantung kan? Okey, sekarang jom kita tengok struktur, labelkan dan lihat apa fungsi setiap struktur tu pula. Jom kawan-kawan. Sebelum kita tengok fungsi-fungsi dia, kita akan labelkan dulu bahagian-bahagian jantung macam tadi . So semua ingat lagi kan? Okey, first sekali kita ada 4 ruang utama dalam jantung. Okey, yang pertama ialah atrium kanan. Okey, and then kita ada ventricle kanan. Okey, di sebelah kiri pula kita ada atrium kiri dan juga ventricle kiri. Okey, so mudah je untuk kita kena pasti ada 4 ruang utama dalam jantung. Okey, so sekarang ni kita tengok pula struktur yang memisahkan kedua-dua kanan dan kiri jantung, iaitu struktur septum. Okey, selepas kita dah label keempat-empat bahagian dan juga septum yang memisahkan kiri dan kanan jantung, so sekarang ni kita akan labelkan injap. Okey, injap-injap yang terdapat dalam jantung. Okey, so kalau di sebelah kanan ni yang memisahkan atrium kanan dan ventricle kanan, itu ialah injap trikuspid. Okey, so dua-dua ni injap trikuspid. Okey, so yang memisahkan atrium kiri dan juga ventricle kiri ialah injap bikuspid. Okey, dan yang last sekali, okey, 1, 2. So ada 2 dekat sini, itu ialah injap sabit. Okey, so kita labelkan injap sabit. Okey, so selesai 4 ruang utama, 1 septum dan 3 jenis injap. Okey, seterusnya kita labelkan 4 salur darah utama dalam jantung. Okey, so yang pertama ialah vena cava. Okey, vena cava. And then kita ada artery pulmonary. Okey, di sebelah kiri ni pula ialah aorta, dan yang terakhir ialah vena pulmonary. Okey, so selesai melabel semua bahagian jantung. Okey, so sekarang ni kita akan tengok apakah fungsi-fungsi dia. Okey, yang pertama kita ada atrium kanan. So atrium kanan ni apa sifat dia? Okey, atrium kanan dia mempunyai dinding berotot yang nipis. Okey, so kenapa dia ada dinding berotot yang nipis? Sebab dia hanya perlu menyampaikan darah dari atrium kanan ke ventricle kanan. So apa yang berlaku semasa di atrium kanan ni? Okey, dekat atrium kanan ni darah tersedia oksigen dari seluruh badan kecuali peparu akan masuk ke dalam dia melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Okey, bila atrium kanan ni mengecut, so dia akan menyebabkan darah tersedia oksigen tadi dipaksa masuk, mengalir masuk ke dalam ventricle kanan. Okey, itu adalah fungsi atrium kanan. So apa pula fungsi ventricle kanan? Okey, ventricle kanan ni dia mempunyai dinding berotot yang tebal. Okey, kalau kita tengok dekat tepi dia, dinding dia dilukis dengan tebal kan. Okey, so fungsi dia ialah apabila ventricle kanan ni mengecut,
Okey, so darah terdioksigen tadi akan dipaksa mengalir keluar, okey, keluar ke dalam arteri pulmonari untuk dibawa ke peparu. Okey, so darah beroksigen tadi dia mempunyai tekanan yang kurang berbanding darah beroksigen, so dia hanya akan dialirkan ke peparu sahaja. Okey, so that's why dia punya dinding perlu berotot. Okey. Okey, seterusnya kita boleh tengok atrium kiri. Okey, atrium kiri ni dia mempunyai dinding yang berotot yang nipis. Okey. Apakah fungsi atrium kiri? So, darah beroksigen dari peparu akan masuk melalui vena pulmonari. And then, apabila atrium kiri ni mengecut, so darah beroksigen tadi akan dipaksa mengalir masuk ke ruang di bawah dia, iaitu ventricle kiri. Okey. So, sampai dekat ventricle kiri ni kalau kita tengok, dinding dia adalah yang paling tebal berbanding dengan ventricle kanan, atrium kanan dan atrium kiri. Okey, so kenapa ventricle kiri ni dia mempunyai dinding berotot yang paling tebal? Okey, sebab fungsi ventricle kiri ni ialah apabila dia mengecut, okey, dia mengecut, so darah beroksigen tadi akan dipaksa mengalir keluar ke dalam aorta, okey, untuk dibawa ke seluruh bahagian badan kecuali peparu. Okey, so dia perlu kenakan tekanan yang sangat tinggi supaya darah tu sampai ke seluruh bahagian badan kecuali peparu lah. Okey, bila darah sampai ke seluruh bahagian badan, barulah semua sel-sel badan kita akan mendapat oksigen yang mencukupi. Okey, struktur yang memisahkan antara bahagian kiri dan bahagian kanan kita kenali sebagai septum. Okey, so septum ni ialah dinding otot yang memisahkan jantung sebelah kiri dengan jantung sebelah kanan. So fungsi dia ialah sangat penting, iaitu untuk menghalang darah beroksigen bercampur dengan darah terdioksigen. Okey, so ini adalah septum Dan kalau you perasan, so septum ni hanya terdapat dalam mamalia dan burung sahaja. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok pula fungsi injap dalam jantung. Okey, so first kita ada injap tricuspid. Okey, injap tricuspid ni kalau kita tengok dia memisahkan antara atrium kanan dan juga ventricle kanan kan. Okey, so dia hanya membenarkan pengaliran darah satu hala sahaja dari atrium kanan masuk ke ventricle kanan. Okey, yang kedua kita ada injap bicuspid. Okey, injap bicuspid ni pula fungsi dia hanya untuk benarkan pengaliran sehala dari atrium kiri masuk ke ventricle kiri. Okey, dah lah. Yang terakhir sekali, injap sabit. Okey, so injap sabit ni dia ada dekat arteri pulmonari dan juga aorta. Okey, so fungsi injap sabit ialah dia memastikan darah mengalir dalam satu hala, okey, sehala saja dan tidak patah balik ke ventricle. Okey, itu injap sabit. Okey, harap kawan-kawan dah faham tentang struktur dan fungsi jantung manusia. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Jangan lupa like, share and subscribe.